Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqah, wa maza amila fima alima. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada sahabat Nabi yang terkenal dengan nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud ni dia sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih. Nabi kata tak bergerak dua kaki anak Adam bila menghadap Allah Subhanahu wa taala ni. Hari kiamat ni cerita dia, kita akan menghadap Tuhan. Apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala ni, Nabi kata la tazulu qadama, kaki kita tu dia tak boleh bergerak pun. Ke kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh, depan tak boleh, belakang pun tak boleh. Selama ni kita free nak pergi ke mana pun. Tapi depan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia ikat kita semua.
min 'indi rabbih. Time kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, malaikat grip kaki kita hatta yus'ala an khams, selagi mana tak lepas soalan 5 ni. Selagi mana 5 soalan ni Allah Ta'ala tak selesai tanya, selagi mana kita tak selesai jawab 5 perkara ni, selagi tu malaikat tak lepas kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bercerita tentang hadis tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Kita buka satu hadis cerita tentang yaumul mahsyar, padang mahsyar. Rupanya tuan-tuan, di padang mahsyar tu dia bukan setakat berdiri depan Allah. Kita kena jawab, kita kena soal dengan Tuhan. Yang kata padang mahsyar, yang kata hari kiamat, kita dah lain. Kita tak jadi orang macam biasa dah. Kita tak ada apa di sisi Allah. Semua raja hilang tahta, semua pemimpin hilang kuasa, yang ada kursi semua hilang kursi, termasuk kursi saya ni, tak ada dah. Yang ada depan kita nanti ni Maliki Yaumiddin, raja hari kemudian. Yang kita sebut-sebut Maliki Yaumiddin ni, yang kita sebut ketika mana baca Al-Fatihah ayat yang keempat. Lepas kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, raja hari kemudian. Raja yang kita sebut-sebut dalam Fatihah tu, kita jumpa dia nanti. Dan bila kita jumpa dia nanti tuan-tuan, kita dah tak ada apa di sisi Allah. Oh tuan-tuan, saya pernah, satu video saya jadi viral. Satu hari dulu, saya ni tuan-tuan ada cuti sekolah, saya kerja saya duk masuk hutan, dakwah orang asli dalam kampung. Ni pun hari tu hari Ahad, alhamdulillah baru keluar hutan. Keluar kereta semua habis rosak barai. Pasal apa? Jalan teruk sungguh. Dulu pernah saya buat video, apabila tiba musim tengkujuh, bunga tayar tu, kalau hantar bantuan waktu bulan Ramadan, saya rasa nak gigit aja tayar, lapar. Bila masuk kampung asli ni, dia banyak sungai. Setiap sungai ada jambatan. Dan jambatan ni tuan-tuan, dia bukan proper macam tuan-tuan mana jambatan ni, jambatan besi, konkrit ke apa semua. Jambatan balak. Itu pun dibuat oleh pembalak-pembalak yang ada dalam hutan tu. Bila mereka dah sapu licin semua balak, mereka tinggallah jambatan tu dah. Reput ke, rosak ke, mereka tak repair. Akhirnya bila mana musim hujan tengkujuh, bila mai kepala air tuan-tuan, dia terap habis. Akhirnya terputus hubungan. Kami NGO nak masuk dalam tak boleh. Yang orang dalam ni, dalam hutan ni, orang asli ni, mereka nak keluar pun tak boleh. Mereka nak jual hasil hutan pun tak dapat. Mereka nak bawa anak bini mereka pergi klinik, kalau tak sihat, semua tak boleh. Terputus. Orang putih kata disconnected. Putus hubungan. Jadi saya tanya orang asli dalam kampung ni berapa lama dah benda ni berlaku? Oh lama dah ustaz, sejak budak-budak kecil-kecil lagi macam ni lah keadaan. So bila jambatan runtuh, kami terpaksa tebang pokok buat jambatan sendiri. Lagu itulah mereka. So saya kata okey, saya ambil video. Tolong cakap dalam video ni. Apa nak cakap? Saya cuba siarkan, saya cuba sebarkan. Sebab mereka tak boleh buat TikTok, Facebook ke apa semua. Orang asli ni, mereka dalam hutan, mereka tak ada line. Saya ambil. Dia pun cakap. Dia kata tolonglah, kami ni bukan binatang, kami ni manusia. Nak kami ni Islam dah.
Kami ni bukan nak minta bangunan pencakar langit ke apa semua. Cuma kami nak minta supaya hidup kami ni terbela. Macam mana orang di luar sana selesa, lagu itulah kami. Bukan kami nak minta bangunan hebat-hebat sangat pun. Biarlah jalan kami ni elok, jalan raya kami ni baik. Lepas tu biarlah kami ni boleh dengan selamat hantar anak bini sakit ke, bini nak beranak ke apa semua. Dia kata tolonglah. Okey, bila saya keluar balik rumah, saya edit sikit video tu, saya masuk TikTok. 2 minggu kemudian pejabat agama telefon. Pejabat agama daerah Greek tu. Dia kata, ustaz, mereka panas lah ustaz dengan ustaz punya video. Saya kata, siapa? Mereka lah ustaz. Faham dah tu, mereka tu siapa? Yang bertanggungjawab lah tentang benda-benda ni. Saya kata, biar panas terbakar pungkong pun tak apa. Saya ni pegang hadis Nabi yang Nabi kata, al-muslimu akhul muslim. Islam sama Islam saudara. La yakhunuh, tak boleh khianat. Islam tak boleh khianat. Wala yakzibuh, Islam tak boleh bohong. Wala yakhzuluh, Islam sama Islam tak boleh membiarkan berdosa kita, biar kita punya saudara Muslim ni kita kenyang, mereka lapang. Berdosa kita yang kita ni senang, mereka susah. Berdosa kita yang kita ni selesa tidur, mereka tidur dalam keadaan kesejukan. Islam tak macam tu. Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah tu bersaudara. Tuan-tuan, ada masa saya invite tuan-tuan ikut saya sebelum Ramadan dulu. Satu pos asli, satu kampung asli, nama dia Pos Tiong. Ni cerita betul. Pos Tiong ni nak pergi tempat dia kena pakai houseboat. Belanja banyak lah. Satu hari 3,800. Pasal apa? Pasal jalan hutan ke Pos Tiong ni semua runtuh dah, semua tak elok dah. Melainkan dengan jalan ayak aja baru boleh sampai. Kita hantar 600 kilo beras. 60 pack 600 kilo. Satu pack 10 kilo. Sebab di sana ada 60 keluarga Muslim. Sebelum nak sampai ke Pos Tiong ni, kita lalu satu kampung nama dia Pos Tabang. Satu pulau, kat situ ada kampung nama dia Pos Tabang. Yang Pos Tabang ni tuan-tuan, Masya Allah. Saya duk ingat kampung Bunian. Pasal apa? Rumah batu. Dalam hutan ada rumah batu. Saya kata Bunian ke ni? Pasal kampung asli kita fahamlah depa daripada rumah depa daripada kayu, rumah depa daripada buluh, atap rombia, itu ini ke apa semua biasa. Jadi kita tengok kampung tu ada dalam 25 hingga 30 buah rumah, semua batu, lepas tu pula atap dia zinc merah, semua merah belakang. Saya tanya boatman ni, driver boat ni. Saya kata, ni kampung apa? Oh ustaz, ni kampung dia nama Pos Tabang. Saya tanya, pasal apa Pos Tabang ni dia lain dengan kampung lain? Pasal apa kampung ni rumah dia batu, yang kampung lain rumah asli daif, yang ni nampak macam mewah sikit? Pasal apa? Tuan-tuan tahu boatman ni kata apa kat saya? Dia kata, yang ni ustaz, kampung yang ditaja oleh gereja. Yang kampung yang daif-daif ni kampung orang Islam kita lah. Saya speechless. Speechless maknanya apa? Kelu, tak boleh nak kata. Apa yang gereja tu buat, itulah yang Islam kata pun. Islam apa dia? Agama berkasih sayang. Islam apa dia? Agama yang bantu-membantu. Islam agama apa? Agama ihsan.
Adakah mereka punya agama ni, Kristian ni, agama mereka lebih berkasih sayang berbanding Islam? Walhal Islam ni dilihat oleh non-Muslim di luar sana agama yang bertelagak, agama yang kuat berbala. Sorry to say saya bang, agama yang kuat berkelahi daripada orang awam kepada orang-orang agama. Macam tu. Akhirnya mereka yang buat kerja, kita duk leka, duk balah sana sini, duk bercakap sana sini, duk kelahi sana sini. Akhirnya mereka tonjol kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang di luar sana. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Saya kata kepada YB ni yang jaga hutan Temenggur ni, Dun Temenggur, tuan-tuan pergi carilah nama. Bila saya balik, kebetulan pula dia ni friend Facebook saya. Saya message dia. Saya tahu dia dah tengok video saya yang tular tu. Mungkin video tu dah sampai ke Menteri Besar. So saya kata pada YB, Assalamualaikum YB, saya minta maaf. Dia kenal saya dan saya kenal dia. Saya kata saya minta maaf kerana menyusahkan YB. Saya rasa YB dah tengok dah video tu. Saya bukan nak bebankan YB, nak menyusahkan YB, tapi mereka ni dah minta secara betul, secara proper, secara prosedur. Dah hantar dah segala-gala ni, hantar dah kertas kerja, hantar dah surat, mohon supaya buat repair jambatan mereka ni dengan elok. Tapi tak jalan. Lah, kita buat macam ni supaya mereka ni bangun sikit. Banyaknya macam tu lah. Bila dah tular, bila dah viral, barulah mereka nak buat kerja. Kita pergi hantar surat, lala mereka perap, mereka simpan, mereka peram. Saya kata pada YB ni, YB tolong, saya bukan nak bebankan YB, nak menyusahkan YB, nak malukan YB. Memang saya sendiri yang pergi buat video tu, dan saya yang pergi hantar dalam akaun TikTok tu. Saya bukan nak menyusahkan YB pun, tapi saya nak menyelamatkan YB depan Allah nanti. Oh, saya kata, macam mana saya kata dengan tuan-tuan ni, macam itulah saya abang kat dia. Saya nak menyelamatkan YB daripada kena soal akhirat besok, sebab YB besok dah tak ada apa. Semua raja hilang tahta, semua pemimpin hilang kuasa, semua YB hilang kursi, termasuk YB habis kursi dah, dan kita tak ada apa depan Tuhan. Dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, start daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki kita ni. Semua Tuhan tanya, apa nikmat yang dia bagi secara percuma dulu ni? Dia tanya balik. Termasuklah nikmat berkuasa yang Tuan Haji yang YB peganglah ni. Okey. Habis saya teks dia, saya tunggu dia respon. Tak berapa minit lepas tu dia pun jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Dia kata, terima kasih kerana ingatkan saya, insya-Allah saya akan cuba jadi pemimpin yang baik seperti mana yang Ustaz kata. Saya kata bukan saya yang kata YB, tapi ini Islam yang kata. Dia kata, yalah, seperti mana yang Islam kata, saya cuba. Tak apalah Ustaz, saya tengoklah bajet peruntukan takat mana yang ada, saya cuba. I will do the best. 2 minggu kemudian, saya dapat cerita daripada orang asli, alhamdulillah, jentera masuk, mesin masuk, mereka repair semua dah jambatan hak runtuh. Saya kata alhamdulillah. So saya ucap tahniah pada YB kita ni tadi. Saya kata alhamdulillah, syabas. Minta tolong YB supaya concentrate aja, committed aja dengan benda-benda macam ni. Dia kata insya-Allah Ustaz. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni yang cerita hari kiamat. Di dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Yuja'u bi ibni adama ka'annahu bazaj fayuqafu baina yadayillah. Akhirat ni ada orang yang dibawa depan Tuhan. Malaikat duk papah ni bawa kita ni depan Tuhan. Ada manusia di akhirat kelak ni ka'annahu bazajun, seperti kambing biri-biri yang baru beranak. Tuan-tuan pernah tengok kambing beranak lagu mana?
Bukan saya nak kata dia jadi kambing. Dah. Keadaan hal dia tu macam kambing. Dalam keadaan dia baru beranak tu, dia ketak, dia sejuk, dia gigil, dia lembut lutut. Orang boleh kata lembut lutut. Siapa orang boleh? Makan harum manis dengan pulut. Itu keadaan manusia. Ada manusia yang tak bangun, ada manusia yang tak larat berdiri, ada yang manusia tak boleh nak stand up macam biasa. Pasal apa? Pasal nampak dah Allah Rabbul Alamin depan mata. Selama ni kita hanya doa bercakap depan dia. Selama ni kita cuma lihat kebesaran dia. Selama ni kita cuma lihat bencana itu, bencana ini. Itu tanda ayat-ayat dia, kebesaran dia, kehebatan dia. Dialah yang cipta matahari, dialah yang cipta bulan, dialah yang cipta bumi, dialah yang bagi kita nyawa ke apa semua. Kita jumpa pencipta kita tu. Fayuqafu baina yadayillah. Dek kerana tak boleh nak bangun ni, fayuqafu baina yadayillah, malaikat papah dia kiri dan kanan nak stand up juga. Ni hal keadaan manusia di padang mahsyar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Hatta yus'ala an khamsin, sampailah Allah selesai tanya kita 5 benda. Tuan-tuan, bukan banyak mana pun. Saya pun cikgu sekolah, macam cikgu-cikgu yang lain. Kita pun bagi soalan pada budak peperiksaan. Lah ni dia panggil UASA, ujian akhir tahun ni. Kalau dulu sebelum ni ujian akhir tahun kita ada UPSR, lah ni tak ada UPSR. Soalan mereka banyak tuan-tuan, ada sampai 50, ada sampai 100. Ni yang Tuhan tanya ni 5 je. Tak banyak mana pun 5 ni. Tapi 5 ni kalau salah jawab siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ni yang kata bukti Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang maha pengasih lagi maha pemurah. Antara pemurahnya Allah Ta'ala, pengasihnya Allah ni tuan-tuan, dia nak kita ni jumpa dia dalam keadaan jangan kosong dada. Mau kena ada isi. Sebab tu dia bagi kita soalan tu supaya kita boleh cari jawapan dia. Dia akan tanya kita ni, depan dia nanti tak ada siapa dah kita ni. Kita raja, kita rakyat biasa, semua kena tanya ni 5 perkara ni. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Ni yang kata Tuhan maha penyayang. Dia tak mau kita jumpa dia kosong dada. Mau ada isi, mau ada jawapan. Kalau cikgu tuan-tuan di sekolah, kalau dia bocor soalan, mau ke dalam. Tuan-tuan tengok tak kertas peperiksaan anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan ni, dia ada tulis sulit kat tepi tu. Sulit bermakna tak boleh buka selagi mana tak diperintahkan buka masa periksa. Pi buka tu, dia dah langgar akta rahsia kerajaan. Salah besar. Tapi yang kata Allah ni, soalan kubur pun dia habaq siap-siap, soalan padang mahsyar pun dia bagi tahu lama dah. Baik, apa soalan dia? Yang pertama, an umrihi fima afna. Nombor 1, mula-mula sekali Tuhan tanya apa dia? An umrihi fima afna, tentang umur dia. Tentang umur kita, banyak mana kita habis untuk buat kerja kebajikan, banyak mana kita habis untuk agama, banyak mana untuk kita habis untuk akhirat kita. Tuhan tanya yang tu. Tuhan tak tanya kita umur kita 100 ke, 115 ke, 95 ke. Tuhan nak tanya, selama 90 tahun aku bagi hang umur tu, hang buat apa? Ada tak guna untuk Islam? Ada tak guna untuk buat kebaikan? Ada tak guna untuk buat kebajikan? Ataupun daripada beranak-beranak ni sampailah ke mati, kita ni penuh dengan kejahatan, penuh dengan maksiat. Setidak-tidaknya tuan-tuan, yang tuan-tuan main masjid, main surau ni, itu jawapan besok depan Tuhan.
Walaupun kadang-kadang anak kita risau. Anak kita risau kadang-kadang pasal kesihatan kita ni. Dah lah tuan-tuan punya masjid tepi jalan besar pula, punya laju kereta. Saya nak keluar kereta saya tadi pun takut. Ui, macam ni Sungai Limau punya masjid. Anak-anak bisin. Ni mak ni pasing ke anak. Pasal mak ni letak habis dah kat ayah ni. Ayah tak dengar cakap, tak pakai. Ni hampa tolonglah nasihat ayah hang ni. Kata aku risaulah dia melintas jalan ke masjid Sungai Limau ni. Anak telefon ayah. Ayah, boleh tak kali ni ayah dengar cakap kami? Ayah semayang di rumah sudah. Awak tak boleh ke aku nak semayang di masjid? Aku tak boleh tinggal masjid. Dia ada orang macam tu tuan-tuan. Dia tak boleh tinggal masjid. Dia menangis satu hari kalau tak boleh pergi masjid. Tuan-tuan ada rasa macam tu? Bersyukurlah kalau ada perasaan macam tu. Dia gasa bersalah. Dia guilty conscious. Orang putih kata. Sorry lah saya speaking. I'm from Copenhagen. So I'm speaking. Dia guilty conscious. Tuan-tuan tahu apa dia guilty conscious? Dia rasa bersalah. Oh, dia dengar azan tu, hayya 'alas salam, tengah mesyai rumput. Dia off mesyai rumput, dia ambil wuduk, Allahu akbar. Dia pergi masjid Sungai Limau. Ni tengah tebang pokok ni, pegang cesok. Hayya 'alas salam. Berhenti tebang pokok tu, letak elok-elok censor tu. Pergi basuh tangan, cuci sikit apa semua, ambil kunci motor, dia start pergi masjid Sungai Limau. Awak dia jadi macam ni. Ni, apa main kereta ni, tengah duk bawa turun gearbox. Bukan senang kerja tu. Tengah duk bawah turun gearbox tu. Hak kanan pegang screwdriver, hak belah kiri pula pegang sepanah hidup apa semua. Dengar azan tu, hayya 'alas salam. Dia boleh berhenti daripada pegang benda-benda tu semua. Dia pergi cuci tangan dia, dia pergi bersihkan tangan dia yang berlunguh dengan minyak hitam tu. Dia pergi ambil wuduk, dia pakai kepiah, dia start motor dia pergi masjid Sungai Limau kita ni. Tuan-tuan ingat senang nak jadi orang macam ni? Berapa banyak tuan-tuan di luar sana yang dengar azan ni, dia tak peduli apa. Tapi dia ni bukan ustaz pun. Dia ni bukan tok guru pun. Dia ni bukan hafiz Quran pun. Tapi dia pantang bila pergi dengar azan ni, oh tak boleh. Dia akan tinggal semua. Dia pergi masjid. Barakallahu fi. Moga Allah memberkati orang yang macam ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tahu yang kita ni boleh semayang di rumah. Kita tahu yang kita boleh semayang di pejabat. Tapi kita nak nanti ni, benda yang kita buat, kita main masjid, kita main surau, nak jadi bukti kepada Allah Ta'ala nanti. Inilah jawapan kita. Bila Tuhan tanya, an amrihi fima afna. Apa hang dah buat dengan umur yang aku bagi lama ni? Ada masjid kita pi, ada surau kita pi. Itulah bukti yang kita ada spend our time untuk Allah Ta'ala. Ramai orang tak faham. Apalah dia ni sakit-sakit pergi masjid. Macam ni, yang kita cerita ni betul. Anak-anak telefon pasal mak ni hingga mak ni letiak habis dah kat ayah. Tak boleh pakai. Ayah tu sat-sat tumbang. Ayah tu dah lah rabun. Ayah tu dah lah nyanyuk. Sekarang Allah, jadi apa-apa sekarang siapa yang susah. Akhirnya bini ni suruh kita semayang di rumah saja. Kita ketegak tak mahu aku nak semayang juga di masjid. Apalah abang ni. Akhirnya mak ni pasing, bini ni pasing, telefon ni ke anak. Ni tolonglah telefon ayah hang ni. Dia ketegang sungguh lah. Anak telefon. Dia kata, ayah boleh tak dengar cakap kami sekali? Tolonglah ayah. Ayah semayang di rumah sudah. Doktor pun tak bagi ayah gerak. Sudahlah. Ayah bukan ada jawatan apa-apa dalam masjid tu. Tu dia. Anak tak faham.
Hari tu mak bising kat kami, ayah balik, ayah masuk rumah orang. Nak buat macam mana? Nyanyuk. Yang anak ni geram lah, anak ni masuk rumah sebelah, rumah Kak Jan. Tahu Kak Jan? Janda. Tu yang anak bising tu. Ayah kata, nak buat macam mana? Aku nampak pintu pagar sama. Ada orang macam tu. Kadang-kadang anak kita ni tak faham, yang kita ni main ke masjid pasal apa? Kita nak tunjuk bukti kepada Allah Ta'ala ni yang kita ni pernah gunakan masa kita untuk agama. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak azan dulu kah nak terus? Kalau di Perak kena azan dulu. Kemudian Nabi SAW kata yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Soalan yang kedua, apa dia? Tuhan tanya tentang umur muda kita. Sikit pun dia tak tanya kita punya kedudukan kita, pangkat kita, jawatan kita. Tuhan tanya nombor dua, wa an syababihi fima ablah, tentang umur muda ni dulu ni, hang guna apa untuk agama? Kita pernah muda. Masa muda Allah anugerah kita, penglihatan kita cerah. Lah ni kita terpaksa pakai 4 biji mata, dulu 2 biji mata. Masa muda kita semayang kita macam tiang telefon, tegak berdiri. Lah kita semayang macam Robocop lah. Masa muda otak kita ligat, otak kita geliga, boleh fikir macam-macam. Yang tuan-tuan tengok masjid Merbuk tu, kan, masjid yang popular, masjid apa tu, bila budak-budak muda yang pegang masjid, alhamdulillah aktif sungguh. Allah Ta'ala anugerah orang muda ni kepala otak dia ligat. Allah bagi budak-budak muda ni, Allah Ta'ala bagi anugerah pula kederat banyak. Masa tu, akhirat besok, Tuhan akan tanya, masa muda hang dulu, aku bagi hang kederat, aku bagi hang otak hang ligat, apa hang guna untuk Islam? Apa sumbangan hang untuk Islam? What is your contribution for Islam? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, sebelum kita menyambut Maulidur Rasul, kita sambut sebelum tu apa dia? Ma'al hijrah. Tuan-tuan tengok pelakon-pelakon utama Ma'al hijrah ni, selain daripada Rasulullah, pelakon utama. Nabi dibantu oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mewakili golongan tua. Abu Bakar kebetulan pula dia pak mentua kepada Nabi. Dibantu pula oleh siapa? Golongan wanita, Asma binti Abu Bakar. Kerja dia duk hantar makanan hari-hari, 3 hari berturut-turut kat Gua Suruh. Siapa lagi yang bantu proses hijrah ni? Generasi muda, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan tahu time Sayyidina Ali yang dapat tidur Nabi tu, malam tu ada pakatan nak bunuh Nabi. 12 kabilah ni dah bersetuju dah, kita mesti stop dakwah Rasulullah, kita mesti stop dakwah Nabi. Jangan sampai Islam ni ke Madinah. Islam ni kalau sampai ke Madinah, dia akan tersebar satu dunia. Sungguh tuan-tuan. Dek kerana Islam tu tersebar, dek kerana Islam tu sampai ke Madinah lah, maka start daripada Madinah, dia turning point menjadikan Islam itu tersebar di dunia. Kalau Islam tu masih kekal di Mekah, belum tentu Islam tu tersebar ke dunia sampai hari ini. Sebab tu mereka risau sangat, jangan bagi Nabi Muhammad ni keluar keluar Mekah. Maka akhirnya satu keputusan telah dibuat, by hook or by crook, malam ni kita bunuh dia. Hayyan am mayyita, sama ada dia ni hidup, kita tangkap dia hidup-hidup,
ammayyita, ataupun kita bunuh dia. Dan pelbagai tawaranlah yang telah dibuat oleh pemimpin Quraisy kepada siapa-siapa yang boleh membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Depa rancang. Allah pun ada plan dia, tetapi planning yang terbaik adalah daripada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Sayyidina Ali tidur tempat dia malam tu. Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah malam tu juga. Yang ketika mana malam tu Nabi nak hijrah, masa itulah Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi berselimut. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Nabi. 12 pemuda yang gagah perkasa ni semua masing-masing bertekad nak bagi Nabi Muhammad ni mati malam tu. Nasib baik sebelum mereka pergi hunuh lembing tu, mereka dan buka dulu kain selimut. Tengok-tengok, la haula wala quwata illa billah. Bukannya Rasulullah di situ, tetapi Sayyidina Ali. Tuan-tuan boleh bayang kalaulah sekiranya mereka tak buka selimut tu, habis. Tuan-tuan tahu Sayyidina Ali time tu umur dia berapa? 18 tahun. Kalau zaman lah 18 tahun tu budak-budak baru lepas SPM. Tapi apa hal dengan budak-budak seumur macam Sayyidina Ali? Apa jadi? Allahu Akbar. Jadi apa nama? Jadi raja atas jalan raya, jadi mak rempit, jadi itu, jadi ini kah apa semua. Oi, tuan-tuan jangan kata anak kita yang buat benda-benda tu kita tak dipersoal oleh Allah. Kita dipersoal. Allah kata apa dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, pelihara diri kamu, wa ahlikum nar, dan ahli keluarga kamu daripada nar, daripada neraka. Hari ni banyak mak bapak pelepeh diri dia saja. Dia pergi ke surau, dia pergi ke masjid, anak-anak dia tak tahu. Anak tu semayang ke tak semayang, wallahu a'lam. Depa dah besar dah ustaz, kan kita marah-marah depa merajuk pula, tak balik rumah pula dah. Berapa ramai hari ni mak bapak kalah dengan anak. Dia tak macam dulu tuan-tuan. Dulu kita cukup takut dengan ayah kita. Ayah kita dengar dia balik rumah batuk sikit. Hai. Kecut perut, mana yang tak mandi pergi mandi. Betul tak? Zaman kita dulu. Mana yang tak mandi lagi pergi mandi, mana yang tak mengaji dan pergi ambil kitab Quran mengaji. Ayah nak masuk ni, ayah masuk rumah dan mesti dia tanya kita, ni dah mandi belum? Ni dah solat belum? Ni dah apa belum? Takut. Hari ni tak ada takut dengan mak bapak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabah. Dan nombor 3, Nabi tanya, Nabi kata, Allah Ta'ala tanya apa? Wa an malihi min aina iktasabah, tentang harta dia, daripada mana dia dapat. Tuhan tak tanya kita ada berapa juta ringgit, Tuhan tak tanya kita ada berapa ratus ribu ringgit. Yang Tuhan tanya apa dia? Mai mana ni duit hang? Bukan setakat 300 juta, 3 kupang dalam poket kita tu pun Tuhan tanya. Adakah daripada halal? Adakah daripada haram? Yang pergi ambil tanah ni dengan jalan elok ke dengan jalan apa? Dengan ikut jalan syarak ke ataupun dengan jalan rasuah? Ada orang dia nak dapatkan tanah tu, dia kena susah payah, kena buat itu, kena buat ini ke apa semua. Ada orang dia boleh dapat tanah tu dengan mudah. Pasal apa? Dia mau jolok dulu. Bila dia jolok, alhamdulillah, dia punya fail atas sekali, maka orang akan semak awal. Cepat kelulusan dia. Oh, hai. Hal yang tak bayar apa-apa ni, lambat diproses, lambat dibusyaratkan, lambat diluluh ke apa semua kadar sebagainya. Ada juga lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan tanya ni, daripada mana hang dapat duit hang ni?
Daripada mana hang pi dapat rezeki hang ni? Daripada halal kah ataupun daripada haram? Tok Sadok kata kita nak dapat duit haram ni dengan jalan curi, bukan makna kita dapat duit haram ni dengan cara rompak, dengan cara samun. Kadang-kadang time kita kerja tu pun boleh jadi juga menyebabkan kita punya rezeki mai masuk dalam rezeki kita ni haram. Saya bagi contohlah. Macam saya kaki tangan kerajaan. Siapa kaki tangan kerajaan ni? Take note. Jaga-jaga benar dia. Dia pergi dapat panggilan mesyuarat. Mesyuarat. Kalau saya daripada Ipoh ke Putrajaya. Ipoh Putrajaya 280 km. Tiba-tiba dia tulis dalam borang klaim 300 km. Kenapa dia tak letak 280 elok-elok? Kenapa nak 300? 20 tu dia nak masuk dalam ni. Duit tepi orang kata. 1 kilo kerajaan bayar kat dia RM1. RM1. Jadi kalau 280 km patutnya dia dapat 280 satu hala mesyuarat. Balik pun 280, maknanya 560 dia akan dapat duit minyak dia. Tiba-tiba dia nak dapat lebih tu. Dia pergi bundar jadi 300 km, balik pun 300 km, pergi balik dia dapat RM40 busuk-busuk masuk dalam poket. Kena pula panggilan mesyuarat ada 5 kali, 5 kali 4 dia dah dapat RM200. Hak RM200 tu dia singgah pasar malam, dia pergi beli apam balik, dia pergi roti john, dia pergi beli kebab tu anak bini dia singgah Maidin ke apakah, dia beli barang dapur. Ahli keluarga pergi makan duit haram. Itu satu. Macam mana kita yang tak merompak, tak mencuri, tak menyamun boleh terlibat dengan duit-duit haram ni. Yang kedua, masuk kerja lambat. Saya cikgu sekolah, masuk kerja 7.30. Kelas akan mula 7.40. Cikgu sebelum 7.30 apa pun kena masuk, kami punch card. Tiba-tiba hak dia ni baru bangun pukul, katalah dia baru bangun pukul 7.45, dia boleh datang ke sekolah pun pukul 8. Dia pergi hello kawan dia, dah sampai dah. Assalamualaikum Mat, anda sampai kah? Dah. Tolong punch card aku. Aku sakit perut lah. Sakit perut apa? Tidur lambat. Malam tadi tengok Real Madrid lawan Barcelona. Ini kaki bola lah. Yang Mat ni yang dah sampai ni, yang tukang punch card ni, dia kata okey, no problemo. Tapi sekarang masa rehat, mi rebus 2 mangkuk. Kawan ni pun pandai. Dia panggil service charge. Kawan ni pun pandai. Dia kata tak apa, ni aku belanja hang lah, tak apa. Kata janji aku clean hari ni. Ni dah berapa kali dah notice bos bagi kat aku. Okey. Dia dinampak seperti, dia terlihat seperti sampai awal 7.30, walhal dia sampai pukul 8. Kemudian cikgu sekolah balik pukul 1.30. Dia tak boleh balik pukul 1.30 tu. Dia kena balik pukul 2. Pasal dia lewat setengah jam, maka dia pun kena lewat balik setengah jam. Dia kena habiskan waktu bekerja dia. Kalau 7 jam, completely 7 jam. Kalau 8 jam, complete 8 jam. Kalau 10 jam, complete 10 jam. Dia tak boleh kurang. Lebih tak apa. Kat sini yang menyebabkan gaji kita tak bersih. Oh tuan-tuan, ni belum lagi cerita tentang rasuah, belum lagi cerita tentang itu, ini kah apa semua. Ni apa nak jawab depan Tuhan. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, manishtara sauban bi'asyarati darahim wa fi samanihi dirhamun haram lam yakbalillah salatahu madama alaihi dhalika saw. Au kama qala. Tuan-tuan tak usah duk lari lah. Saya kepung tuan-tuan dengan dalil, ayat Quran, hadis.
Nabi kata manishtara sauban bi asyarati darahim. Siapa yang beli baju, harga baju tu 10 dirham. 10 ringgit lah. Wa fi samanihi dirhamun haram. Tiba-tiba daripada 10 ringgit tu ada sekupang dua duit haram. Duit haram tu boleh main daripada judi, main daripada samun, main daripada curi, main daripada rasuah, main daripada scam orang. Order barang kat internet, tengok-tengok sampai lain, scam lah tu. Kita order kasut 2 pasang, tengok-tengok dapat skru. Ini semua haram. Maka kita pergi beli baju tu, abang beli baju tu, baju Melayu, harga dia RM10, katalah. Daripada RM10 tu, sekupang dua duit haram. Bukan totally RM10 semua duit haram, RM1 dua aja. Pi beli baju. Hak baju tu kita guna bawa solat. Ni jaga-jaga ni. Baju ni, jubah ni yang saya beli ni ada sekupang dua duit haram. Pi pakai jubah tu, pi pakai baju Melayu tu, pi pakai kain pelikat tu dalam solat. Nabi kata lam yakbalillah, Tuhan tak terima solatnya. Madama alaihi zalika saum. Selagi mana dia guna baju tu ketika solat. Maksudnya selagi mana baju tu terlekat di badan dia, selagi tu Tuhan tak terima. Tak apalah kalau baju macam saya katalah, saya pakai jubah ni, ada duit tak cantik, duit tak elok kita guna hari tu, saya pergi tukar baju lain, settle. Ni yang dah masuk dalam temolok ni macam mana? Temolok tahu temolok? Tuan-tuan belayam tak? Ni orang bandar ha? Ni orang kampung. Ayam Peru kena, ayam Peru tu bila dia bunyi tu temolok hak goyang. Duit tu dah masuk dalam temolok. Makan dah pun dah jadi kulit, dah jadi daging, dah jadi darah. Agak-agak semayang ni macam mana? Itu sebab tuan-tuan, inilah jawapannya bila kita tengok orang tu semayang, perangai tak berubah-ubah. Semayang Jumaat kita nampak dia tadi, tapi lepas semayang Jumaat beratuk pula tikam nombor. Tadi hang baru semayang, tiba-tiba beratuk pula tikam nombor pula, berjudi pula. Sedangkan ayat Quran kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sembahyang patutnya tak buat benda-benda dosa. Orang yang sembahyang sepatutnya tak buat benda-benda maksiat. Tapi kenapa ada orang yang sembahyang pi juga buat benda-benda maksiat? Tabur fitnah, umpat orang sana sini, curi duit, samun. Ada yang kena scam pula dengan umrah. Tuan-tuan mengaku tak benda ni berlaku dalam masyarakat kita? Mengaku. Sampai ke ibadat umrah, ibadat haji pun kena scam, kena tipu. Oh, hai. Pasal apa jadi macam ni? Sudah tentu orang yang pergi buat haji, orang yang pergi kendalikan umrah tu, orang yang sembahyang. Tetapi kenapa gamak pergi ambil duit orang? Takut ni, takut. Kita takut. Dek kerana sembahyang tu Tuhan tak terima, sembahyang itu tak membantu dia apa-apa. Oleh kerana sembahyang tu takut ni, takut Allah tak terima sembahyang kita, maka sembahyang tu tak memberi manfaat apa-apa kepada kita. Maka dia tetap perangai lagu tu. Di luar sembahyang pun lagu tu, dia dalam sembahyang pun macam tu. Sembahyanglah beribu rakaat sekalipun, perangai tetap sama. Maknanya sembahyang yang macam mana yang boleh mengubah perangai dan akhlak seseorang? Sembahyang yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala, yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya baca hadis ni, tak apakah sini lama sikit kan? Saya jalan pun lama kan, tak berbaloi lah 45 minit 1 jam tak balik modal. Bagi saya bercakap lama sikit. Tuan-tuan pun puas hati, saya pun puas hati. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian,
Saya baca hadis ni di satu masjid, di satu surau di belah Ipoh. Apa dia? Manishtara sauban bi'asyarati darahim wa fi samanihi dirhamun haram lam yakbalillah salatahu madama alaihi zalika sab. Siapa beli baju yang harga baju tu RM10, 10 dirham, ada sekopang 2 duit haram, Tuhan tak terima semayang dia selagi mana baju tu melekat ketika dia solat. Saya pun balon, saya pun bubuh, rasuah lah itu ini ke apa semua. Habis kuliah subuh, ada satu orang tunggu saya kat pintu surau. Saya semayang duha dulu. Waktu duha dah masuk, saya solat duha dulu. Dia tunggu saya. Yang lain semua dah sapeda, dah makan roti canai teh tarik apa semua. Kat luar tu dia tunggu saya. Masa saya nak balik, dia, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, one by one. Oh, sudah pula. Dah lah saya berdua dengan dia. Saya pun duk cari mana kayu beluti ke apa ke. Takut orang ni, muka cengih. Mana Ustaz tahu cerita saya? Oh, nampak? Satu orang dah kena tembak. Yang kita cerita tadi ni, siapa yang beli baju tu harga dia RM10, 10 dirham, ada sekopang 2 duit haram, Tuhan tak terima solat dia ketika mana dia semayang. Selagi mana dia semayang, dia pergi pakai baju tu. Saya pun cakap, apa jadi dengan orang yang minum arak? Apa jadi dengan orang yang ambil rasuah? Apa jadi dengan orang yang ambil duit secara tipu? Dia semayang macam mana pun Tuhan tak terima. Satu orang rupanya pagi tu dah kena tembak dah. Tuh, dia kena peluru pepandu Iran tu, Fatah 2, bukan Fatah Amin. Kita Malaysia Fatah Amin, sana Fatah 2. Satu orang dah kena tembak dah. Dia tanya saya, mana Ustaz tahu cerita saya? Saya tanya balik, cerita apa pula? Ni tadi kuliah tadi tu Ustaz tembak saya. Sudah. Saya ni tuan-tuan, sorry to say lah, saya drive kereta jauh-jauh daripada rumah. Saya tak ada niat nak tibai orang, nak sindir orang, nak serang orang masjid. Saya niat nak tarbiyah. Tapi kalau kena batang hidung pada muka. Saya cakap awal-awal, anggaplah Allah hantar tok guru tu untuk tarbiyah kita, untuk perbaik diri kita. Kadang-kadang bini nasihat kita tak makan, kawan-kawan nasihat kita tak makan, satu pejabat nasihat kita tak makan, wa imam bos kita pun nasihat kita tak makan. Pap sekali satu ustaz, walhal ustaz tu tak tahu cerita apa, tapi apa ustaz tu cerita kena kat dia. Dia kata, mana Ustaz tahu cerita saya? Cerita apa pula ni? Tu cerita rasuah. Ustaz, saya banyak sapu dah ni. La ilaha illallah. Dia baru pencen. Saya tak mau sebutlah apa dia punya kerja. Tapi dia baru pencen. Dia kata masa dia kerja dulu, yang halal pun sapu, haram pun sapu sama. Biasalah orang tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia pick agama ni daripada beranak lahir lagi dia dah agama dah. Ada orang masa remaja dia dah agama dah. Ada orang masa muda. Ada orang bila dah pencen baru dia nak start. Sepanjang dia kerja tu, nama kata kuliah ke masjid ke, langsung dia tak peduli. Bila dah pencen dia pi. Dia pi tu pun pasal tak tahan letiak bini. Bini marah dia pasal duk macam ulah sawah kat rumah, makan tidur. Abang ni dah pencen ni, bawa-bawa lah pergi masjid, bawa-bawa lah pergi surau, tengok Haji Mai, tengok Haji Saleh, tengok itu, tengok ini, tengok abang Akub kita rajin dah pergi surau. Dia tak tahan, kena smash dengan bini tu, kena tembak dedek tu. Dia pergi ambil kunci motor, yalah aku pergi lah. Pergi surau tengok kena tembak lagi. Mana Ustaz tahu cerita dia? Saya kata saya tak tahu apa. Saya dapat mikrofon, Allah bagi saya ilham. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian dia peluk saya. Tak jadi nak pukul lah. Saya dah standby dah, buah tomoy ke apa kan. Dia peluk saya ni kat bahu ni, menitik air mata berjurai. Saya takut Ustaz.
Kalau seminggu dua ni saya mati, saya takutlah. Saya banyak ambil lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang orang makan rasuah ni dia bukan tenang. Tuan-tuan, janganlah ambil duit haram. Jangan ambil rasuah. Jangan samun. Jangan ambil curi. Tuan-tuan takkan tenang. Azab di dunia bagi orang yang dapat duit-duit tak elok ni, Allah Ta'ala bagi ketidaktenangan dalam hidup dia. Dia gelisah selalu, dia gusar selalu, walaupun dia beli kereta mahal-mahal, walaupun rumah dia hebat-hebat, walaupun dia mampu beli itu beli ini, tapi dia tak mampu beli kebahagiaan dan ketenangan. Hidup dia tak tenang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu dia kata, macam mana nak buat ustaz? Saya dah solat, saya dah semayang, tapi tak tenang jiwa saya. Saya kata tak boleh macam tu. Kalau kita bertaubat sebab tak semayang, tak puasa, berzina, minum arak, yang tu Tuhan boleh settle. Tapi kalau bab melibatkan duit, tak boleh. Kalau duit tu duit curi, kita kena pulang curi duit curi tu, lepas tu minta ampun dengan dia, lepas tu minta ampun dengan Allah, baru settle. Kalau dosa tu kerana tak bayar hutang, kita kena bayar hutang dengan kawan tu, minta ampun dengan dia, minta halal lagi, lepas tu minta ampun dengan Allah, baru settle. Tapi kalau rasuah, kita nak pulang ke siapa? Yang jolok kita tu pun kita tak kenal dia dah lost contact dah. Maka kita pulang atas jalan Allah, fi sabilillah. Tuan-tuan nak buat masjid, tuan-tuan nak buat pondok tahfiz, masjid, surau, pondok tahfiz kah apakah, dah tentu mereka ni nak buat jambat, dah tentu mereka nak buat pancong, dah tentu mereka ni nak buat longkang, dan buat pagar. Tuan-tuan boleh habiskan duit-duit yang tak cantik ni arah tu. Jangan bawa masuk dalam tempat masjid ni, tak cantik. Saya dah tanya dah timbalan mufti Perak kita hari tu, dia kata duit tak cantik kena halal tempat tak cantik. Maknanya jangan bawa masuk dalam surau masjid kita. Ni hak luaran-luaran ni. Macam kami tuan-tuan, bila kami dah Islamkan kampung asli, nama dia Pos Kabel. Di hutan Temanggo, kami cepat-cepat buat surau untuk mereka. Kalau tak, NGO Kristian masuk. Apa bukti tempat tu sudah Islam? Maka kena ada batu asas dia. Batu asas dia surau. Bangunan surau dah siap, cuma kami cari bajet nak buat dapur. Yalah, bila kami duduk di kampung tu, kami bermalam di surau, makan minum semua buat di dapur. Jamban, pancung apa semua. Tuan-tuan nak cari orang nak buat benda-benda tu, tuan-tuan boleh tanya saya. Kan, ustaz, dulu masa saya kerja, saya ada sikit nakai ke apa semua, ada ambil duit tu, ambil duit ni, saya tak nak guna duit ni, ustaz halal lah ke situ. Okey. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Kemudian yang keempat, baru soalan 4. Wa fima anfaqah. Tak cantik kalau saya tak habiskan hadis ni, walaupun lama sikit. Wa fima anfaqah, dan ke mana pula, soalan yang keempat, bila kalaulah sekiranya harta kita tu betul-betul halal, Tuhan tanya pula, wa fima anfaqah, ke mana kita habiskan pula? Anfaqah ni maksudnya ke mana kita nafkahkan. Ada kita nafkahkan ke arah benda wajib, kita nak pergi haji, umrah, nafkah anak bini macam mana, okey ke tak okey? Kalau sekiranya dulu, sekarang mungkin, sekarang ya, kita bayar dia tiap-tiap bulan. Dulu, kita dah menikah dengan dia 30 tahun dah. Kita baru bayar nafkah dengan dia 10 tahun. Itu pun pasal kita rajin pergi masjid, rajin pergi surau. Bila kita dengar hadis tu hadis ni, bila kita hadir kuliah tu kuliah ini, oh wajib pergi bayar nafkah kat dia. Baru 10 tahun. Hak 20 tahun tak bayar ni, macam mana ni? Kalau dia halalkan, settle. Tapi kalau dia tak halal, kita kena bayar. Oh, ada tuan-tuan. Bini tanya, bang, duit saya mana? Oh, tak ada kot bulan ni. Awak tak ada pula, saya nak beli barang dapur ni. Mana duit saya? Aku dah guna. Guna buat apa? Dia pergi tarik tangan bini dia, pergi tunjuk kereta. Cantik tak sport rim baru? Ni dia gila makap kereta.
Nazif, make up tak kereta? Wah. Alhamdulillah, syukurlah tak make up kereta. Tu dia kadang-kadang orang yang make up kereta ni tuan-tuan lagi mahal daripada harga kereta tu. Dia gila tu. Dia pergi tarik tangan bini dia, cantik tak? Cantik tak? Apa dia? Ni sporting kereta baru. Abang guna duit siapa? Duit hang siapa hari? Dia guna duit bini dia untuk minat dia. Tuan-tuan, dia dah jadi hamba kepada hobi dia. Dia dah jadi hamba kepada minat dia. Dia berdosa. Kita tak ada masalah. Tuan-tuan ada minat apa? Tuan-tuan ada hobi apa? Tapi biar settle semua nafkah ni. Settle tanggungan-tanggungan ni. Habis dah semua tu, barulah yang kaki burung nak beli burung, yang kaki ayam nak beli ayam, yang kaki jala nak beli jala, kaki pancing nak beli pancing. Sila. Tapi jangan pergi rusik benda-benda kewajipan ni. Nanti Tuhan soal, Tuhan tanya. Okey, kita cepatkan sikit. Kemudian Nabi kata, wa ma za'amila fima alima. Dan apa yang hang telah tahu tentang apa yang telah kamu amalkan terhadap apa perkara yang telah kamu tahu. Kita tahu benda wajib, kenapa tak amal? Kita tahu yang kita ni wajib jaga anak-anak sehingga jadi anak soleh dan solehah, tetapi kita biar anak kita biadab dengan guru di sekolah. Tuan-tuan, saya cikgu sekolah. Saya boleh kata kepada tuan-tuan, dah tak berapa ramai dah cikgu nak jadi pendidik. Semuanya cikgu duk kira 25 hari bulan. Apa maksud 25 hari bulan? Tunggu gaji. Sebab beria sangat jaga anak-anak orang. Lalah cikgu kena sikit. Kena balik. Ada kena tumbuk, ada kena ini. Baru-baru ni ustaz sekolah saya. Ustaz tu marah budak tu, lepas tu tangan tunjuk macam ni. Kan kena tak? Ustaz usir saya report polis. Tu dia, budak lah ni dah berani. Dah berani. Generasi lah ni. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kita nak jawab dengan Allah kalau sekiranya perkara yang wajib tiba-tiba kita tak amal? Cek baliklah. Isteri di rumah pakai tak kelembuh? Anak-anak macam mana? Pakai. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Syukurlah kadang-kadang kita boleh dapat anak yang soleh dan solehah. Tuan-tuan nak tahu anak tuan-tuan ni soleh solehah macam mana? Umur 11 tahun, 10 tahun anak dara kita. Ni hujan turun. Ni hujan turun, angkat jemuran. Tu Panglima Mustar panggil. Tiba-tiba Ani yang dalam rumah ni, dia tak keluar-keluar rumah. Kita pun panggil dia lagi, Ani, hujan dah turun, angkat jemuran. Dia tak keluar lagi. Ani, hujan dah turun, angkat jemuran. Lah kita pun masuk dalam. Ani, ayah panggil ni kan. Sama saya, Ani cari tudung. Tuan-tuan jangan marah anak ni, tuan-tuan peluk dia, syukur. Dia lebih takut Allah berbanding takut kita. Dia lambat tu sebab dia cari tudung. Itu anak solehah tu. Tuan-tuan ajak anak tuan-tuan pergi pasar malam. Tengok-tengok dia bersiap lama, tak bersiap lagi lah. Apa ni 15 minit ayah tunggu dalam kereta ni lambat sangat. Tok dia masuk kereta, dia kata, ayah, minta maaf lah ayah, tadi Ani cari stokin. Benda simple. Sorry to say, berapa banyak orang perempuan kita tak mau pakai stokin bila keluar rumah. Saya nak tanya tuan-tuan, kaki aurat ke tak aurat? Aurat. Kalau semayang nampak kaki, sah tak sah dia punya semayang? Tak sah. Tapi berapa ramai tak jaga ni, bila keluar rumah tak pakai stokin. Ada pula kita tengok, ada anak-anak ni, Masya Allah, dia bukan setakat pakai stokin. Ni, dia pakai inner lagi. Dia pakai baju kurung, lepas tu sarung pula, tangan punya sarung tu, supaya bila nanti tersingkap, tak nampak dia punya kulit tangan. Dia cukup jaga aurat dia. Syukurlah dapat anak macam ni.
Kita ambil anak kita sekolah agama. Ambil anak sekolah agama pukul 6 petang. Tiba-tiba anak laki-laki kita ni, ayah nak pergi mana pula? Ayah nak pergi speak mat Ustaz. Kenapa? Ayah tinggalkan abang kat mana-mana surau. Abang nak solat asar, abang tak semayang lagi. Lah tadi kenapa tak semayang awal? Dia kata tadi tak dan. Tadi ustazah tasmik apa semua. Ni abang tak semayang lagi ni. Tak apalah, ayah nak pergi speak mat, pergi lah speak mat. Tapi hantar abang ke surau tu, abang nak semayang kan abang ambil. Ayah ambil lah balik. Tuan-tuan peluklah anak macam ni. Baru umur 10 tahun, darjah 4, dia dah berdikari dalam soal solat. Tak payah disuruh, tak payah tunjuk rotan, dia sendiri boleh dah. Syukur. Itulah tanda-tanda bahawa kita ni telah melakukan tugasan kita dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu, minta maaf, minta ampun kalau terlewat. Baik, tuan-tuan, di belakang sana ada tabung. Tabung ni mana-mana masjid di Perak sana saya bawa. Tuan-tuan rasa nak bagi, tak bagi tak apa. Saya tak menagih simpati. Tapi tabung tu saya guna untuk apa? Nombor 1, untuk jaga kebajikan orang-orang asli yang telah saya dan kawan-kawan saya islamkan. Bukan kerja mudah nak islamkan orang dalam hutan belantara. Kita nak islamkan Bengali, Cina, Hindu tepi rumah kita pun payah. Ni kan pula nak islamkan manusia cukup liar dalam hutan sana. Pahala sangat besar. Tuan-tuan, apa dia? Duit itu nanti akan bertukar jadi apa? Duit tu akan bertukar jadi beras, duit tu akan bertukar jadi minyak masak, bertukar jadi barang dapur, bertukar jadi pampers, bertukar jadi apa-apa keperluan untuk kegunaan mereka. Kadang-kadang mereka keluar ke jalan raya nak dapat line. Ustaz, tolong bagi duit minyak Ustaz, saya nak hantar isteri saya beranak. Ustaz, anak saya beranak Ustaz ni. Kita bagi. Setiap orang asli bila beranak, mereka dapat 500 daripada kita. Mereka dapat 300. Belilah pampers, belilah kelengkapan apa-apa. Kita guna daripada duit tu. Jaga kebajikan mereka. Yang kedua, untuk apa? Untuk kos pengurusan. Kos pengurusan. Pengurusan nak pergi sana cukup mahal. Tuan-tuan, dengan minyak diesel yang menggila sekarang ni. Tinggi. Kan? Begitu jugalah dengan kos perbaiki kerosakan dan macam-macam. Yang itu kita akan minta kepada Allah Ta'ala, apa yang kami buat, insya-Allah si penderma akan dapat sama. Seperti mana sabda Nabi SAW, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang melorongkan jalan baik kepada orang lain nak buat kebaikan. Dia tak mampu nak buat kebaikan macam orang tu, tetapi dia bantu dari segi wang, harta dan juga doa. Dia meringankan kerja-kerja orang yang nak buat amal. Kafa'ilih, Nabi kata dia akan dapat pahala yang sebiji sama macam kawan tu. Maka saya doa kepada Allah, ya Allah, bagilah pahala syahadah orang Islam, orang asli ni kepada mereka sekali yang menderma, dan juga pahala menghantar bantuan ni kepada mereka. Ada 4 ataupun 5 buah kampung yang telah kami Islamkan, yang sentiasa kami bagi bantuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, pagi besok ada sekali lagi 1 slot. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah, tak baik tu silap saya. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.